bagi kita makan, Allah bagi kita berjalan, perlahan. Sekarang kita dah berkuasa, boleh masak sendiri, boleh bangun sendiri, boleh jalan sendiri. Itu kuasa manusia. Allah berkuasa, bukan macam itu. Allah ni mula-mula tak larat, lama-lama Allah berkuasa, Allah menjadi besar. Dah, Allah memang berkuasa. Dia bukan macam kita, berkuasa ni daripada kecil, perlahan-lahan, dah tua jadi tak larat. Allah bukan macam itu. Baik. Tiada permulaan wujudnya, dan azali itu barang yang tiada permulaan baginya, sama ada dia wujud atau adanya. Maka atas kata saat ini qidam bagi Allah Ta'ala itu qadim lagi azali. Dan syirik al-bari itu azali jua, tiada dikatakan qadim. Maka azali itu umum dan qadim itu khusus. Maka atas pendapat saat inilah qaul dhaif. Baik. Ketahuilah olehnya bahawa qadim itu terbahagi kepada 3. Allah Ta'ala ni bersedia ni terbahagi pada berapa? Allah Ta'ala tersedia terbahagi pada 3. Yang pertama, qadim hakiki, iaitu Allah Ta'ala bersedia zatnya, tersedia bagi zat Allah Ta'ala daripada segala sifat dan segala namanya. Allah Ta'ala ni memang sifatnya telah azali, bukan datang kemudian. Kita ni datang kemudian, sifat manusia ni datang kemudian. Suami saya ni ustaz dulu lemah lembut, tapi tiap-tiap hari dia makan daging, jadi kasar sekarang ustaz. Suami saya ni dulu ustaz elok, tapi tiap-tiap hari dia minum air tin, sekarang dah jadi kencing manis dah ustaz. Tu sifat manusia, dia mendatang. Saya ni dulu nampak terang ustaz, sekarang dah kabur. Pasal masalah katarak. Ustaz dulu saya katarak tak nampak sangat, sekarang bila dah buang dua-dua belah ustaz, ya Allah macam mati hidup semula ustaz, terang gila. Itu sifat mendatang. Allah Ta'ala tak ada macam itu, saat elok, saat tak elok, saat nampak, saat tak nampak. Macam kita, kita ni sekejap boleh duduk sembahyang, sekejap boleh diri, sekejap tak boleh diri. Makan udang banyak, duduklah, gaul. Rehat 2 bulan tak makan, eloklah, gaul tak ada. Itu manusia. Allah Ta'ala bukan macam itu. Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Kita ni mengantuk, tambah mengaji fiqh tauhid macam ni, lagi mengantuk. Ngantuklah bila nak habis, ngantuk. Cuba bawa ke disko, celik mata, hak gaut pun lega. Kita ada masa jaga, kita ada masa mengantuk. Allah tak ada mengantuk. Allah sentiasa jaga. Itu sifat Allah Ta'ala. Sentiasa sedia dah berjaga. Kita ni leka naik kereta, suami bawa naik kereta. Kadang-kadang keleka abang nak terlajar, isteri tolong kejutkan abang. Masuk kiri abang nak terlajar rumah anak kita abang. Oh, suami pun kono kiri. Allah Ta'ala tak ada siapa yang kejutkan. Dia galak. Jangan ada sebut macam tu. Tuhan, standby. Jangan ada sebut standby dekat dia. Allah sentiasa standby. Jangan duk bayangkan saya nak fahamkan awak. Kenapa encik cakap pada saya macam itu? Sebab saya nak fahamkan awak. Takut awak tak faham. Allah, Tuhan tak boleh cakap macam itu. Saya nak memahamkan Allah Ta'ala. Kamu siapa? Saya nak memahamkan Allah Ta'ala. Jangan sebut. Mungkin Allah faham. Ada satu drama, mungkin Allah tahu. Mana boleh sebut mungkin? Allah tahu tu daripada awal. Nama dia azali.
Sebab tu saya tegur, ada satu orang sebut dulu, Allah sendiri tengok dalam banyak-banyak manusia ni siapa yang boleh jadi Nabi. Allah tengok dalam 40 tahun ni, Allah tengok dalam juta-juta manusia ni boleh jadi Nabi siapa dia. Jangan cakap macam itu. Allah tahu dah Nabi Muhammad tu nak jadi Nabi sebelum Nabi tu dijadi ke dia. Sebelum alam ni ada, sebelum bumi ni ada, sebelum langit ni ada, Allah tahu dah Nabi itu siapa. Sebab ada orang sebut, Allah sendiri tengok dalam juta-juta triliun manusia ni mana hak boleh jadi Nabi. Maka Allah tengok Muhammad ni bagus, Allah pilih Muhammad. Ini nama dia tidak kidam. Kita tak belajar kidam. Allah ni dah tahu daripada awal. Tuan-tuan tak tahu hari ini siapa yang datang ajar. Ada tuan-tuan tahu? Tuan-tuan cuma tahu agak-agak. Ada Ustaz Kazim. Semalam 2 hari lepas saya di Terengganu. 2 hari lepas saya di Terengganu. Semalam saya naik daripada Terbang balik ke Kuala Lumpur. Naik daripada flight Kuala Terengganu naik ke KL. Saya duduk seat nombor 10 kat kipas. Nampak kipas, tak nampak apa. Saya duduk situ. Datang satu suami isteri nak masuk jalan cari seat. Suami dia kata, "Ya, Ustaz Azam." Astagfirullahaladzim. Saya buat dia elakkan apa aku. Anak Gamzah Al-Kazam. Ustaz Azam, ya Ustaz Azam. Maka dia tanya ke anak dia, "Adik, kenal tak siapa?" Ustaz Azim. "Oh, Ustaz Azim." Ustaz Azam pula. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan datang. Dalam hati tuan-tuan yakin ke Ustaz Kazam yang datang? Tak jadi macam bulan lepas. Datang jauh tak ada siapa yang ngacau. Ada yang kata Ustaz Kazim kot. Pasal dia kata ada dalam radio itu. Yang lain pula kata siapa datang pelantar dia. Aku nak tidur tu dia. Macam sebab kita tak tahu. Kita tak tahu siapa nak datang. Sebab apa? Sebab kita bukan bersifat dengan qidam. Kita bukan bersifat dengan qadim. Kita bukan bersifat dengan azali. Allah Ta'ala dia tahu daripada awal. Nama dia qidam. Siapa suami kita? Siapa anak kita? Berapa orang isteri kita? Mungkin 3, mungkin 4, enggak, mungkin seorang. Kita tak tahu. Akak tahu tak suami akak lepas ni siapa? Tak tahu, Kak Leha. Mana tahu kan Pak ada orang minat Kak Leha, comel dia Meksikan. Nampak dari belakang macam budak 16 tahun. Berada di memotong morat, dia tengok macam Leha 61 tahun. Tuan-tuan, kita tak tahu. Ada orang datang mesej, "Ustaz, saya dah bersedia untuk kahwin. Tolonglah cari jodoh untuk saya." Ni mesej ni. Saya pernah kat tangan. Yang hantar ni perempuan. Jadi yang mana bujang kalau nak kahwin jumpa saya. Ada stok 5 orang yang baru masuk. Setakat ni stok laki-laki tak ada. Yang banyak stok perempuan. Yang hantar pada saya ni siap yang gambar lagi. Dia lawa lah. Lahir tahun 65. Okey, janda. Tak pernah boleh. Yang seorang lagi pun lawa juga. Lahir tahun 56. Siapa nak kat tangan dia. Ini untuk orang yang bujang saja ada wajib. Yang mana ada isteri, bela elok. Baik. Maka kita kena ingat, Allah Ta'ala itu mengetahui sesuatu benda bukan baru tahu. Bukan maksudnya Allah baru tahu. Allah dah tahu lama. Jadi kalau kita sebut dalam tempoh 40 tahun ni Allah tengok yang mana, Allah sendiri tengok mana hak elok ni, Allah pilih dia. Dah Allah pilih Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam diciptakan dia. Dah tetap Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sebelum langit dibuat.
Bila saya kata macam itu, ada lagi orang nak bunuh saya. Itu masalah. Hari ni keluar lagi lah surat khabar ni, ada orang tabisik ni. Ada lagi ni, muka surat 5 Metro hari Ahad. Ada lagi kata, dia peminat semua. Saya balik beli surat khabar. 2-3 minggu lepas keluar muka depan. Itu salah, mingguan lah. Habis dia pun beritahu saya harian Metro habis. Buat khabar ke ustaz kat depan. Pergi kedai mana pun hilat habis. Dengan kedai-kedai rajin pun habis. Tuan-tuan, bila saya cakap macam itu orang marah. Bukan saya cakap, kitab ni cakap. Saya tolong ulang balik. Kita tak boleh kata Allah sendiri nak tengok dalam sendiri ni mana-mana molek-molek ni Allah nak jadi Nabi. Tak perlu Allah tengok. Memang Nabi Muhammad tu Nabi. Akhir zaman Allah pilih lah. Itulah nama dia qiyam. Kalau Allah pilih pula, saya akan buat pilihan raya, siapa elok jadi Nabi, itu bukan qiyam. Qiyam ni maknanya keputusan tu Allah dah tahu lah. Tuan-tuan nak mati tahu bila? 2013. Allah tahu dah. Allah tahu dah kita nak mati tahun ni. Allah tahu dah. Allah tahu dah. Habis itu ustaz, kalau Allah tahu, kenapa Allah tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu kita nak mati 2013? Kalaulah kita ni tahu kita nak mati 2020, pakai jahat semua. Dengan Kak Wu pun jahat. Kenapa Kak Wu tinggal nombor ekor Kak Wu? Kak Wu mati 2020. Lama lagi, sempat lagi taubat. Sebab tu kita ni dirahsiakan supaya kita jangan buat jahat, supaya kita taubat. Kita tak tahu kita nak mati bila. Tu hikmah. Kalaulah manusia tu tahu nak mati, oh lega. Macam orang yang kena gantung bisa dada, edar dada, bagus. Awak dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Tarikh hukuman gantung 20 hari bulan 5 2014. Alhamdulillah. Hakim tanya, kenapa Alhamdulillah? Sebab saya tahu saya nak mati lagi setahun. Sempatlah saya taubat. Maka dia pun taubat, tak buat jahat dah dalam jawab mayang tak mati. Dan nak mati minggu depan. Walaupun mungkin dia boleh mati awal, tapi dia tahu lah dia nak mati minggu depan. Tak apa. Sebab itu untung tak orang macam ni. Untung. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan nak mati bila, bawa lah dada banyak-banyak. InsyaAllah kena gantung boleh lah taubat. Baik, itu nama dia qadim hakiki. Maknanya daripada dulu Tuhan dah tahu apa yang nak berlaku dan sebagainya. Yang keduanya, qadim zaman, yakni lama zaman seperti yang telah kita sebut. Didobitkan dia sekurang-kurangnya setahun. Kita panggillah tadi ni merdeka setahun. Itu dipanggil sebagai qadim zaman. Pengiraan kita ialah pengiraan setahun. Itu namanya qadim zaman. Berapa umur awak? 46 tahun. Macam mana nak dikira 45, 46, 47, 48? Kiraannya ialah kiraan setahun. Nama dia qadim zaman. Sebab tu setahun ini dipakai di mana-mana pun. Dalam dunia dipakai setahun. Penggunaan setahun disebut nama dia zaman. Zaman ni maknanya masa. Qadim masa. Kiraan. Memang dah tersedia lah kiraan tu. Kiraan bulan 30 hari. Kiraan setahun 365 hari. Kiraan setahun di hari kiamat bersamaan 1000 tahun dalam dunia menggunakan kiraan qadim zaman. Setahun di hari kiamat, sehari di hari kiamat 1000 tahun dalam dunia. Sehari bersamaan 1000 tahun. Contohnya,
ataupun setiap satu hukuman yang dipanggil dalam Quran disebut sebagai aqabah. Setiap tempoh hukuman atas dosa yang kita buat, satu dosa, satu aqabah. Ulama-ulama kata aqabah itu 80 tahun. Satu dosa 80 tahun. Kalau 1000 dosa, 100,000 dosa, 1,000,000 dosa, dalam dengan 80 tahun. Berapa lama duduk dalam neraka? Tak selama-lamanya. Itu yang dalam Quran sebut aqabah. Mereka akan disiksa di dalam neraka aqabah. Banyak peringkat. Aqabah ni modul. Banyak. Sekali tak semayang 80 tahun dalam neraka. Berapa kali tak semayang? Darahnya. Sehari dalam neraka 1000 tahun di sini. Bayangkan. Sehari di sana 1000 tahun. 80 tahun sana. Tak pening kepala nak kira. Janganlah kita cakap tak apa ustaz. Kita ni orang Islam, memanglah awal-awal masuk neraka, tapi lama-lama masuk syurga juga. Berapa lama tak nak masuk neraka tu, berapa lama? Tak apalah, tapi yang pentingnya masuk syurga juga. Buat. Berapa lama nak duduk dalam tu? Tapi tak apa ustaz, apa kita seorang ramai-ramai. Buat. Kamu ingat ada kenduri ke ramai-ramai? Ini kan pergi kenduri. Ini tak kena balak ni kenduri apa? Jangan ada keinginan langsung untuk kita masuk neraka. Itu maksudnya. Yang ketiganya qadim idafi. Qadim idafi. Idaf maksudnya apa? Qadim idafi namanya seperti terdahulu bapa daripada anak. Qadim yang ketiga, sebelum ada anak ada bapa, sebelum ada bapa ada tuan, sebelum ada tuan ada cik, sebelum cik tak tahu ada apa. Sebelum ada buah durian ada pokok durian, sebelum ada buah durian ada putik durian, sebelum ada putik durian ada bunga durian, sebelum ada bunga durian ada dahan durian, sebelum ada dahan durian ada batang durian, sebelum ada batang durian ada biji durian, baru jadi durian. Itu namanya qadim idafi. Sebelum ada kita ada mak pak kita, sebelum ada mak pak kita ialah adanya mak bapak dia. Allah Ta'ala tidak ada macam itu. Allah Ta'ala tidak ada selepas kita dan sebelum macam kita. Selepas kita apa? Selepas kita duduk di rumah tu, siapa pula duduk rumah tu? Ada orang lain duduk. Allah tak ada macam itu. Selepas Pak Najib. Selepas Najib, Tazim. Tak contoh. Allah Ta'ala tak ada macam itu. Allah Ta'ala Allah. Dalam siapa pengganti Allah Ta'ala tu siapa dia? Allah. Dia tak ada akhir. Yang kita ni ada akhir. Kalau saya mati, siapa ganti kursi ni? Mungkin ada ustaz lain. Atau mungkin tak ada ustaz lain. Mungkin kelas ni pun tak ada. Tinggal kemah. Mungkin kemah ni pun tak ada. Tapi Allah tak ada pengganti. Allah tidak mati. Allah tidak binasa. Itu nama dia qadim idafi. Jadi qadim ini terbagi pada 3. Yang pertama qadim hakiki, yakni Allah Ta'ala punya. Tak ada siapa yang buat Allah, memang dia tersedia. Tak ada siapa yang menciptakan dia, tak ada siapa yang menggantikan dia. Allah Ta'ala tahu daripada awal. Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala tidak lemah, Allah Ta'ala tidak sakit, Allah Ta'ala tidak mengantuk, Allah Ta'ala tidaknya silap. Allah Ta'ala tidak silap. Jangan tuan-tuan duk faham pula, mungkin Allah silap pun. Allah tak silap. Itu nama qadim apa? Qadim hakiki. Qadim yang kedua ialah qadim zaman.
Sedia je zaman. Setiap benda yang berlaku ada tersedia zaman dia. Bilakah kamu nak berubah? Ada zaman dia. Memang tersedia. Tak boleh nak elak lah. Ada orang yang ikut masa dia. Berapa bulan boleh keluar gigi. Ada zaman dia. Berapa bulan boleh menerak. Berapa bulan boleh jalan. Ada zaman dia. Berapa bulan pula, berapa tahun pula akan jadi akil balik. Tumbuh pisai, tumbuh janggut tu bila. Akan datang zamannya, qadim zaman, gigi gugur. Maka kiraannya ialah tahun. Itu nama dia qadim zaman. Qadim yang ketiga, qadim idafi. Nak jadi sesuatu mesti ada sebab. Sebelum jadi buah durian, ada pokok durian. Sebelum jadi anak, ada bapa. Yang pertama tu hak Tuhan, nama dia qadim hakiki. Yang tu tuan-tuan tak boleh pakai untuk diri tuan-tuan. Macam mana mak tahu, mak? Macam mana mak tahu? Tengok boyfriend saya tu macam itu. Aku ni orang tua, PAO. Sekali mbak aku dah tahu dah jantan Tina. Memang dah mak pak urus saya tu jantan. Nampak benar mak ni nipu. Manusia tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Saya meramalkan bahawa anak makcik ini hanya boleh hidup selama 6 bulan saja lagi.